إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'. Yang berbahagia Tuan Imam, para ahli jawatan kuasa Masjid Alwi Kangak Keleh, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, pakcik-makcik, abang kakak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kalinya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan keizinan Allah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat lagi bersama-sama kita berada di Masjid Alwi ini untuk kita menunaikan kewajipan kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, dengan kita menunaikan ibadah solat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di antara sementara kita menunggu masuknya waktu Isya, kita duduk bersama-sama untuk kita mempelajari, untuk kita mengulang kaji berkaitan pembelajaran ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ilmu yang kita pelajari ini adalah merupakan bekalan kepada kita. Bekalan untuk apa, tuan-tuan? Untuk kita beramal di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu, tuan-tuan, maka kita tidak tahu sama ada amalan yang kita laksanakan itu adalah benar ataupun tidak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kam min muridin lil khair lan yusibah. Seperti mana yang tercatat direkodkan dalam Sunan Ad-Darimi. Kata beliau, berapa ramai orang yang inginkan kepada kebaikan, maksudnya ingin melakukan benda yang baik, tetapi lan yusibah, tetapi ianya tidak tepat apa yang dia laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan ilmu dalam Islam, dia perlulah bersandarkan kepada dua sumber yang asas, dua sumber yang asasi, yang mana dua sumber ini tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana manusia. Tidak boleh dipertikaikan, kerana ianya adalah sumber yang sabit bagi seseorang Muslim dalam amalan mereka. Yang mana dalam hadis antaranya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Nabi kata, sesungguhnya mereka yang hidup di kalangan kamu selepasku akan melihat pelbagai pandangan, pelbagai perbezaan. Maksudnya banyak benda yang berbeza. Contoh dalam ibadah berbeza,
dan sebagainya. Jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi berpesan selepas itu, fa'alaikum bisunnati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, maka tetaplah kamu dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ba'di, dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin, cara hidup khulafa ar-rasyidin selepas daripada aku. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar berpegang dengan sunnah Nabi, dengan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala banyak perbezaan-perbezaan pandangan, kita tak tahu yang mana satu kita nak pilih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jalan petunjuk, rujukan untuk kita ikuti, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tetaplah dengan sunnah apa yang dibawa olehku. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan, bukan sahaja dalam ibadah yang khusus. Hak ni selalu yang kita sebut-sebutkan. Ya, dalam ibadah yang khusus seperti solat, haji, semua itu perlu mengikut bagaimanakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli, Nabi kata. Solatlah seperti mana aku solat. Ambillah tata cara haji seperti mana yang dilakukan olehku. Itu semua suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada masa yang sama, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, saya ulangi, perlu diambil daripada segenap sudut, daripada perkara yang dilihat sebagai kecil oleh manusia, tetapi sebenarnya ianya adalah besar. Sebab apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya mulia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh ikutan yang terbaik. Daripada nak masuk tandas, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak. Ada zikir-zikir untuk masuk ke tandas. Masuk macam mana cara kita nak masuk? Dengan kaki kiri ke? Masuk dengan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Dalam riwayat yang lain Ibn Majah menyebutkan bahawa masuk itu dengan bismillah. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara nak makan, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Macam mana nak makan? Kul biyamini. Nabi pesan kepada budak, seorang budak yang nak makan tu, Nabi kata apa? Kul biyamini. Makanlah dengan tangan kanan kamu. Sebelum tu Nabi pesan fasammillah, bacalah bismillah. Itu semua diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah juga kepada perkara-perkara yang lain, ibadah-ibadah rukun Islam yang kita fahami, solat, puasa, semua itu perlu mengikut bagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dinafikan, dia ada banyak pandangan. Dalam solat dia ada banyak pandangan, dalam berpuasa dia ada banyak pandangan, dalam menunaikan ibadah haji dia ada banyak pandangan. Tetapi untuk kita merasai bagaimanakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supayanya ia bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi, maka tidak kita kena perlu mencari ada tak ada sandaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ibadah kita, tuan-tuan, kita akan rasa puas hati. Kadang kita dok rasa ialah pandangan para ulama, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, banyak pandangan yang ada, tetapi kita kena lihat pandangan yang manakah lebih hampir dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlulah kita mengaji, tuan-tuan. Mengaji kat Masjid Alwi ni pun setiap malam ada kuliah-kuliah agama, tak pernah selang. Setiap hari Selasa kuliah Datuk Mufti kita ada, kita ikuti. Malam ni juga di Masjid Tuanku Syed Putra ada depa jemput Dr. Daniel malam ni. Jadi banyak kuliah-kuliah yang
mendedahkan kepada rakyat masyarakat Perlis tentang kepentingan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian tuan-tuan, sunnah ini bukan sekadar dalam solat, dalam ibadah khusus saja, termasuklah bagaimana hubungan kita dengan masyarakat. Dalam jual beli contoh tuan-tuan, kita hanya duk jaga ibadah berkaitan solat, puasa dan sebagainya, tetapi kita terlupa dalam muamalat. Contohnya dalam perniagaan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menyempitkan riba dan juga apa? Memberkati sedekah, sedekah yang diberikan. Kita tak perasan bahawa riba itu merupakan sesuatu yang haram. Mengambil riba itu merupakan bukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasuah tuan-tuan, mengambil rasuah bukanlah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pelbagai lagi yang perlu kita lihat. Menghormati jiran. Kita semayang 5 waktu di masjid tuan-tuan, tetapi kita tidak menghormati jiran. Kita tidak pernah apa? Kita katakan bermanis muka dengan jiran. Malah dalam seumur hidup kita apa? Bergaduh, bermasam muka, mengumpat jiran dan sebagainya. Sedangkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, perlulah dia memuliakan jirannya. Kemudian bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha membentuk satu jamaah muslim, umat Islam, sehinggalah terbinanya kota Madinah Al-Munawwarah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin. Pemimpin yang mana menegakkan Al-Quran itu sebagai perlembagaan umat Islam. Hak tu juga adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiplomasi dengan orang-orang bukan Islam, itu semua juga adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benarlah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah kata? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Anutlah Islam itu kaffah, secara keseluruhan. Maksudnya tidak boleh kita ambil apa yang kita nak, yang kita suka kita ambil. Cukuplah kita ambil sekadar bab solat, bab riba kita tak jaga. Tak boleh. Dia nak kena cuba mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada benda yang dilihat kecil tapi pada asalnya besar, kepada benda yang dilihat sebagai cukup besar, pentadbiran dan sebagainya. Itu semua adalah perlu untuk kita mencontohi bagaimanakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pembelajaran kita, pembacaan kita dalam bab Al-Aqidah, dalam pembacaan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, yang mana kita akan tengok syarahannya daripada Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, iaitu salah seorang daripada ulama besar Arab Saudi pada suatu ketika dulu. Dia meninggal lebih kurang 12-13 tahun yang lepas, 15 tahun yang lepas, lebih kurang. Jadi kita dah ambil pada minggu yang lepas berkaitan dengan kelebihan membaca ayatul kursi, yang mana kita baca beberapa hadis, antaranya hadis riwayat Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Berdasarkan hadis Nabi yang Nabi tanyakan kepada Ubay bin Ka'ab. Dan kemudian kita baca juga hadis riwayat Al-Bukhari, yang mana antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita apabila kita nak tidur untuk kita membaca ayatul kursi. Kita baca apa, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu sampai habis sebelum daripada kita pergi ke tempat tidur, kerana
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ayat itu, ianya melindungi kita daripada gangguan syaitan ketika kita sedang tidur. Baik. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan kita dah ambil sedikit daripada ayatul kursi itu, satu bahagian dia, sebenarnya dia satu ayat tapi kita dah ambil satu bahagian, iaitu tentang sifat Allah, iaitu Al-Hayyul Qayyum, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah itu tiada Tuhan selain daripadanya. Bermaksud tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang layak untuk kita berikan rasa cinta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga dalam apabila kita meminta pertolongan, yang mana pertolongan yang hanya layak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh minta kepada makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita minta kepada makhluk yang lain, contoh untuk menurunkan rezeki, menurunkan hujan, boleh kita minta kat siapa-siapa untuk menurunkan hujan? Tidak boleh. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh kita minta. Untuk kita contohnya berjaya dalam kehidupan, tak boleh kita pergi minta di kubur para salihin, tidak boleh. Hatta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita minta Nabi sallallahu alaihi wasallam memakbulkan keinginan kita, itu pun tidak dibenarkan dalam Islam. Malah kita takut-takut ianya boleh membawa kepada syirik. Tak boleh tulis-tulis hajat, buah kat kertas, tulis apa, letak dekat kubur orang soleh, tak boleh. Tulis apa, nak periksa, tulis hajat apa sekian-sekian, letak dekat kubur, contoh imam mana-mana, Imam Malik ke, Imam Syafi'i ke, itu tidak dibenarkan. Tetapi benda-benda ini memang berlaku dalam kehidupan masyarakat kita, yang boleh membawa kepada syirik. Bab cinta ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu dicintai melebihi daripada segala manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang daripada kamu sehinggalah aku ini jadi manusia yang paling dia cintai melebihi anak. Kalau kita ada anak, Nabi itu perlu lebih kita cintai. Kalau kita ada orang tua kita itu mesti lebih kita cintai. Wan nasi ajma'in, dan melebihi daripada cinta kepada seluruh manusia. Kalau kita cinta kepada kita punya pasangan hidup, maka kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mestilah lebih dari segala-galanya. Namun tuan-tuan, dalam kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlulah kita beri perhatian. Janganlah kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti mana seperti mana orang Nasrani, orang Nasara mencintai Nabi Isa alaihi salam. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berbuat demikian. Apa kata Nabi? La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kamu mendewa-dewakan aku. Dewa-dewa macam mana? Maksudnya memuja, mengangkat, berlebih-lebihan. Janganlah kamu mendewa-dewakan aku seperti mana orang Nasrani mendewa-dewakan Nabi Isa ibn Maryam. Macam mana orang Nasrani mendewa-dewakan Nabi Isa sehingga mengangkat ia sebagai
mempunyai kuasa seperti mana kuasa Tuhan. Yang mana mereka menyatakan bahawa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Yang mana orang Nasrani ini menyatakan bahawa Isa itu adalah anak Allah. Jadi tak boleh. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau umat dia mengangkat baginda seperti mana orang Nasrani mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, diminta kepada Jesus, kan? Orang Kristian dia apa? Dia minta kepada Jesus. Sebegitu juga yang tidak dimahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, kita meminta kepada baginda. Tuan-tuan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan dialah yakni Allah Subhanahu wa taala, iaitu al-hayy. Al-hayy ini adalah yang maha hidup. Yang maha hidup. Al-qayyum, al-qayyum ini maknanya al-qaim binafsih wal qaim ala ghairi, iaitu dia berkuasa dengan diri dia dan juga dia berkuasa terhadap yang lain. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan kepada pertolongan. Kita baca dalam surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya Allah sahajalah tempat untuk kita bergantung. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu namanya adalah Al-Qayyum, namanya adalah Al-Hayy. Maka apabila kita meminta kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mintalah dengan menggunakan al-asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah kata bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada nama-nama yang baik, maka mintalah dengan ia. Antara hadis yang berkaitan dengan nama Al-Hayyul Qayyum ini, tuan-tuan, kita ada sentuh pada minggu yang lepas, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sedih, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berduka cita, doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana hadis yang direkodkan oleh Al-Imam Al-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebut, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai yang maha hidup. Nabi sebut, Nabi panggil Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Hayy.